apa ni, Atira dengan Zati boleh ni kot. Zati pun boleh dengar nanti. Okey, dah rekod dah. Rekod dah siapa Atirah ya? Atirah tolong ambil minit lah sementara Izati tak ada, boleh? Kalau ni sudah boleh. Okey. Semua ada 12. So kita ada 6, 7, 8. Boleh cukup Ada 12. Boleh kita mula Boleh lah. Okey. Kan semua dah ada. Okey, kita mula dengan pengutusan YDP lah Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasihlah kepada semua ahli-ahli KESKIM kerana sudi melapangkan masa untuk mesyuarat kita kali pertama untuk tahun 2020 ini. Dan seperti mana yang kita sedia maklum dengan kekangan kerja di pejabat dan juga isu-isu COVID dan sebagainya, kita terpaksa bekerja daripada rumah menyebabkan kita agak lambat sikit untuk mengadakan mesyuarat pada kali ini. Walau bagaimana Tidak ada tu. walau bagaimana Tira aku selamat dah. Dah lega dah. tidak ada Lega, Tira. Nak share screen. Nak share, aku ada share screen. Kau kena tunggu. Zati kata tak penting. Mana boleh tak penting SU? Mana tahu selalunya kita tengok Zati dalam MPI tu diam je dia nak cakap pun dah tahu. Aduh, ini penting. Yang ni casking penting. Penting sangat, betul. Tira. Zati buka Okay. apa tu kita punya agenda and everything. agenda. Okey. Ada agenda meeting. Perlulah. Okay. Tapi start record lepas kita kata Izati tadi kan? Dah jalan dah. Masuk ya. Ada rekod Okay. Memang dah Okey. masuk. Okay. Inilah kita punya agenda mesyuarat untuk hari ni. So kita akan start dengan Encik Wow, cantiknya. kan dengan kita punya YDP punya perutusan, and after that kita akan sahkan minute meeting and everything lah. So kita start dengan Encik Harisham dulu. Okey, terima kasih Izati. Sekali lagi lah saya ulangi, kita sebagai AJK KESKIM yang dilantik, dan saya pertama kali saya nak ucapkan terima kasihlah kepada semua sekali di atas kesudian untuk melapangkan masa pada petang ini untuk hadir ke mesyuarat KESKIM yang kali pertama untuk tahun ini. Macam saya katakan tadi, dengan kesibukan kerja kita dan dengan work from home yang kita paksa kita lalui sekarang ini, ada sikit kekangan daripada kita untuk bertindak secara agresif terhadap mandat yang diberikan kepada kita lah dalam melaksanakan tanggungjawab kita. Walau bagaimanapun, kita akan cuba buat yang terbaik lah untuk memastikan KESKIM ini dapat melaksanakan amanat yang diberikan dan memenuhi harapan yang diletakkan oleh KPI kita ataupun Ketua Pengarah Eksekutif kita. Saya rasa itu sahaja daripada saya buat masa ini. Sebelum kita pergi kepada perkara-perkara lain lagi. Itu sahaja Izati. Okay, boleh. Since it's only perutusan daripada Encik Harisham je, mungkin yang pasal semua orang lain nak bagi komen, kejap lagi lah kot kan. Lepas ni kita go through pengesahan minit mesyuarat dulu. Okay. So rasanya minit mesyuarat ni Zati dah edarkan kepada semua, and also Zati ada masukkan dalam kita punya Google Sheet di mana as Zati tengok sekarang macam tak ada any comment lagi. So Zati rasa as of now kita go through dulu lah Okay. Alright. Semua boleh nampak kan? Belum open lagi tu Zati. Belum open lagi. Tak open lagi. Oh patutlah sebab tengah pause. Sorry.
Okey. Okey dah Belum. Eh? Awak Nampak extended. lagi? Tak nampak? Dia patut duplicate screen, dia di extended. Kat mana? Aduh. Dia macam jadi dua screen. Dia macam sepatutnya screen tu dia sekarang dia ambil yang satu lagi screen. Sorry semua, maaf. Okay, so yang ni actually for the last punya lah yang sebenarnya bukan kita yang handle, yang sebelum ni punya dia orang handle tu on the 25th tu. Jadi Cik Harisham nak go through ke macam mana? Okey, boleh saya go through. Okay. Okey. Izzati ke bawah, slow pelan-pelan lah. Okey, putusan YDP masa ni Rahim lagi. Jadi YDP. Okey. Ini AJK lama. Okey, minit mesyuarat, pengesahan minit mesyuarat oleh semasa mesyuarat itu. Okey. Pembentangan laporan tahunan, okey, seperti mana yang telah dibentangkan lah. Okey. Okey. Perkara timur rawatan, okey. Saya mata, okey. Ini senarai yang baru dilantik. Ini apa ni? Ini yang telah pada AJK lain. Semua okey Okey. Okey. Perubahan usul, itu satu perkara yang perlu kita timbulkan nanti. Duit kita kena segera untuk dapatkan duit 8,500 tu daripada IMF. Kita ada 2 bulan lagi sebelum akhir tahun. Baik pun. Okey. Okey. Sorry pasal yang tindakan tu dia macam ke bawah sikit. Okey, tak apa. Okey. Okey, yang rais, cadangan rais pun kita kena ambil perhatian. Kes skim ni sekurang-kurangnya 3 bulan untuk sekurang-kurangnya 3 bulan sekali kita kena buat mesyuarat lah. Okey. Cik Syam, sebulan sekali? Macam mana? 3 bulan sekali kan? 3 bulan sekali. Untuk mesyuarat pengusahaan IM sekali 3 setiap bulan. 3 bulan. Okey. Tapi yang ni sebenarnya dia untuk jemput wakil kita join Wakil MPI. kita. Oh, tak perlulah sebab dah ada wakil. Dah ada wakil. Sebenarnya ramai Okey, perbubaran. Okey. Ini pelantikan jawatankuasa yang baru berdasarkan undian hari itu. Tahniahlah semua yang terpilih. Tahniah sangat ni. Hal-hal lain. Okey. Okey. Dan ucapan penangguhan lah. Okey. Okey. Boleh kita sahkan minit ini? Sorry Cik Syam. Okey. Sebenarnya minit ni adalah minit mesyuarat agung. Jadi kita sebagai jawatankuasa untuk yang ini, kita tak boleh sahkan minit ni. Minit ni akan disahkan semasa mesyuarat agung akan datang. Agung tahunan. Okey. Ya. Cuma daripada mesyuarat agung ni, mana yang kita sebagai jawatankuasa kena ambil tindakan, itu yang akan jadi yang pertama dalam meeting kita ni. Jadi meeting kita ni jadi meeting bilangan 1 lah, mesyuarat kita kata macam mesyuarat pengurusan kes skim lah. Sesi ni yang pertama. Sebab yang mesyuarat agung dia bukan sesi yang pertama kan, dia sesi yang daripada dulu-dulu. Jadi yang ini kita boleh agree supaya just kita semak semua, supaya tak ada benda yang tertinggal semasa mesyuarat agung hari itu. Cuma macam Cik Aisyah kata tadi lah, macam tadi yang ada tindakan yang kita perlu ambil sebagai jawatankuasa, sebagai contoh tadi yang cadangan saya wakil hari itu sebab Cik Aisyah tak ada dalam MPI, sekarang ada. Jadi yang itu kita ambil as a minit yang pertama kita.
Jadi kita Keputusan, tarik daripada yang ini untuk tindakan kita sebagai jawatankuasa baru. Yang itu. Okey. Okey, kalau begitu, boleh tak kita pergi daripada atas satu persatu Ya. isu-isu yang dicadangkan dan kita bahaskan di Betul. sini dulu. Betul. Untuk kita Okey. ambil dan kita jadikan agenda kita ni lah. Agenda Agenda untuk mesyuarat utama. Okey, perbahasan usul lah yang ni saya rasa kan. Okey, jadi yang pertama ni mengenai dana yang telah diperuntukkan untuk cash scheme sebanyak 8,500. Jadi kita tahu perkara tu ada diperuntukkan kepada cash scheme dan saya rasa takkan kita tak nak ambil, mesti kita nak ambil benda tu sebab itu duit kita kan. Betul. Jadi saya mencadangkan supaya kita SU segera membuat satu surat ataupun memo kepada pihak pengurusan tertinggi ataupun kepada KPE untuk mendapatkan duit itu dimasukkan ke dalam akaun cash scheme. Okey, boleh. Okey. Saya kira Liana tahu cara dia dan saya kira lebih baik kita Cik Izzati rujuk pada Liana bagaimana proses dan surat dan sebagainya lah. Boleh. Cik Syam, Okey. boleh saya bagi cadangan tak untuk mendapatkan dana ni bagi memudahkan urusan mungkin kelulusan ataupun maklum balas daripada IIM nanti. Mungkin sesuai juga kalau kita lampirkan sekali dengan kita punya perancangan kita dulu. Perancangan program apa kita nak buat. Jadi baru kita nampak 8,000 tu kat situ. Suara dia akan tanya juga, so nak buat apa? Dia gitu. Kan, jadi kalau kita kata okey, kita ini program kita. Jadi nampaklah yang kita perlu 8,500 tu. Okay. Kan, sebab dia takut jadi macam sebelum ni, bila kita tak submit kita punya perancangan, dia akan jadi yang ini bukan hak kita tapi keistimewaan diberi. Jadi pastinya IM akan tanya, okey, apa you punya perancangan? Ini perancangan kita banyak, so sebab itu 8,500 boleh membantu sebab kita punya tabungan hanya ini. Saya rasa itu mungkin lagi strong point untuk kita request 8,500 atau silap mungkin kita boleh katakan nak up sampai 10,000 pun mungkin daripada perancangan program kita. Kan? Sebab kalau hantar saja saya takut nanti bila nanti dia akan tanya Cik Aisyah dalam mesyuarat nanti, okey Cik Aisyah apa you punya perancangan? Masa tu kita tak boleh convince, takut sekali dia kata you come up dulu dengan benda itu. Jadi dia macam Izzati terpaksa buat 2 kali kerja lah pula nanti kan. Boleh Kalau itu cadangan saya macam tu. Okey, saya setuju dengan cadangan Cik Rais tadi. Nanti di akhir nanti kita akan bincang pasal aktiviti cash scheme yang kita akan senaraikan lah. Cuma Rais, untuk dapatkan duit ini cukup sekadar dengan memo sahaja ke ataupun kita memang kena bawa dalam mesyuarat MPI? Kalau sebelum ni memo kepada Presiden saja, kepada CEO. CEO saja. Sebab saya tak pasti, sebab kalau daripada asal dulu kita memang ada kelulusan awal yang mana IM dah agree untuk support 8,500. Dia dah ada memo kelulusan pertama dulu, masa saya buat dulu dah ada, tapi saya tak pasti mungkin ada ke tak ada dalam dokumentasi Izzati sebagainya. Kalau tidak, kita boleh pakai katakan bahawa kalau dia perlu bawa itu puan akan bawa dalam syarat pengurusan lah. Kalau untuk kelulusan kembali kan, untuk yang kedua kelulusan balik, kalau dokumen kita yang asal dulu dah tak ada. Sebab dulu dokumen dulu kita dah agree 8,000, lepas tu bila masa Datuk Anis dulu bukan kata tak bagi. Benda tu masih sah. Kan, tapi dia hold sebab perancangan sebagainya tak ada. Jadi dia hold. Jadi kalau kita nak balik kepada agenda kepada kelulusan yang awal dulu masa Datuk Maktab tu agak lama, mungkin kita kata kita boleh cerita historical sikit lah dalam memo dan minta kelulusan puan. Jadi kalau puan bawa dalam mesyuarat MPI pun dah maklum dah benda ni. Jadi kita boleh dapat persetujuan lebih awal lagi cepat. Boleh saya campur tangan. Campur. Okay. Siapa cakap tu? Fizi. Orang jauh. Cik Fizi orang jauh. Okey, Fizi. Gila. Baru pindah buat. Okey. Pindah semalam. Okey. Saya rasa elok memang kita just bagi dekat CEO lah surat tu. Dia bukan memo lah, surat kan. Minit bebas. Minit bebas.
Lepas tu just letak berdasarkan apa perkeling kerajaan ni lah yang kata boleh dapat berapa ratio rate, berapa jumlah dia kan berdasarkan jumlah kaki tangan IM semua tu. So macam sekarang ni apa rasanya kena check balik, kena base pada benda tu sebab dia ikut kalau macam dulu 8,500 kan. Tapi kalau kita boleh dapat tengok balik perkeling tu sebab dia ada calculation dia, mungkin boleh up lagi ke lagi baguslah, lagi personal. Sebab lagi Kita pun kita tengok mana yang tinggi lah sebab yang dulu tinggi kita pernah buat calculation. Kita buat calculation kalau ikut ratio dia jadi kita dapat sikit sebab kita bawah 100 orang. Tapi tak apa, mungkin Liana atau saudara nanti boleh bantu macam Cik Aidil kalau kata kata betul 8,500 kita boleh calculate dapat, dulu. kita ni Ambil yang mana tinggi. Okey, setuju. Okey, yang bawah 10,000 just CEO je boleh sign. Ya, boleh luruskan. Okey, yang 4.1.1 tu yang di Petua Pengurusi telah menyatakan bahawa kadar yuran cash scheme telah dinaikkan. Memang kita dah naikkan yuran cash scheme belum lagi kan? Zati dapat tahu daripada sebab most of minit mesyuarat ni Zati dapat daripada apa tu Wani sebab kan masa time tu Zati belum lagi Zati tak fokus lah apa yang orang cakap time tu kan. Jangan quote Zati apa yang Encik Rahim cakap tu is not actually what happened. So sebenarnya there was no increase in kadar yuran pun. Saya rasa macam tu. Tak ada nampak. Tak tahu kenapa dia jawab macam tu. Itulah yang Zati cakap pada Wani lah Zati tak tahu betul ke tidak. Okeylah, tak apalah yang tu. Tapi yang saya perasan yuran kita macam biasa dulu dan saya rasa kalau duit kita cukup untuk buat aktiviti tak perlu pun kenaikan yuran. Okey, bawah lagi. Dimohon. Adalah dicadangkan bahawa dana tersebut dimohon semula oleh cash scheme sesi kita sekarang ni lah. Okey, insyaAllah lah. Jadi lepas ni Izzati cuba berhubung dengan Liana untuk buat minit bebas dan cuba tengok perkeliling yang dikatakan oleh Fizi tadi, berapa kita boleh dapat berdasarkan jumlah kaki tangan kita dan sebagainya lah. Boleh, cuma sekarang ni Puan ada cakap yang no longer dia tak nak dah minit bebas, dia nak memo bebas sahaja. Yang tu pun akan dikeluarkan SOP daripada khidmat korporat. So Zati akan dapatkan sebab sekarang dah jadi format baru kan. So Zati akan dapatkan dia punya aliran daripada Puan Liana tapi format Zati akan ambil yang the newest lah. Yang ini saya rasa kita kena semak sebab kita kena faham bahawa dalam konteks kita walaupun kita ni adalah persatuan dalam IIM tetapi dari segi dia punya management dia berasingan. Iaitu management dia tu adalah terasing daripada official IIM. Jadi kalau Hafizi kata tadi surat permohonan tu saya agree sebab kita adalah daripada macam kita bukan IIM tapi kita adalah entiti lain. Dalam kod lah entiti lain. Jadi kalau surat tu daripada kita sebagai jawatankuasa surat kalau macam memo tu kita macam jadi macam section dalaman bawah yes register betul. Kita akan jadi macam bawah IM. Yes. Sebab kita ada register sendiri, kita ada account sendiri, kita ada ni sendiri. Permohonan lah kan? Ya. Okey, 4.2 berkaitan dengan mesyuarat mesyuarat agung tahunan ini, kalau boleh kita pastikanlah supaya mesyuarat agung tahunan ini mengikut apa yang terdapat. Tidak boleh daripada bulan 3 tahun. Kadar mesyuarat telah diluluskan oleh pendaftaran pertubuhan ni. Itu berkenaan dengan COVID bila PKPB COVID memang COVID tu dilanjutkan maksudnya. Yalah itu saya pun perasan yang tu ada. Okey, tak apa, tapi kalau bolehlah untuk akan datang kita sendiri cuba pastilah kalau tidak ada masalah dengan COVID semua, kita cuba pastikan supaya tidak lewat pada bulan 3 lah. Cuma untuk bulan 3 ni kita kena buat ke untuk ni walaupun beberapa bulan je kita kena itu. Apa pandangan you all semua? Kena buat ya? Bulan 3 untuk bulan 3 tahun 2021 nanti memang kita dah ada kena buat satu mesyuarat ya sebelum bulan 3 tu. Mesyuarat agung. Dia sepatutnya berapa bulan daripada selepas kita dilantik itu? Maksudnya dia ada
Tempoh tak sebenarnya? Yang ini dia bukan ikut lantik Puan Zarina, dia ikut Ini financial mesyuarat year. tahunan. Dia ikut Financial mesyuarat tahunan. financial year lah, dia ikut tahun keuangan. Jadi kalau ikut tak silap saya, tahun keuangan kita dulu daripada awal dulu adalah berakhir pada bulan 3. Jadi pada bulan 3 berakhir keuangan, biasanya bulan 4 tu kita akan buat mesyuarat agung lah. Tapi betul macam Harisham kata tadi, sebab kita dah lewat daripada yang hari tu. Jadi yang ini saya pun rasa mungkin kita kena semak balik Agak dengan ridiculous lah. ni Itu kan kena macam semak balik dengan singkat pertubuhan kan, pendaftar pertubuhan kan. Jadi adakah dia Singkat boleh katakan okey kita tak payah atau macam mana, tapi kalau kita dapat advice daripada dia okey. Sebab kalau nak buat tu pun kita hanya setakat buat untuk kita mengesahkan macam tadi lah minit kita yang ini saja. Itu saja. Tak ada apa program kita. Yes. Perbetulan sikit Cik Rais tadi, sebenarnya tahun apa kewangan kita berakhir 31 Disember. Desember. Sebelum April kena buat. Sebelum masuk bulan April, maknanya sehingga 31 bulan 3 tu kita kena buat. Itulah. Kena mungkin double check kot dengan ROS. ROS rasa kan? Selalu memang ikutkan memang kena buat. Kena buat lah kan. Dia just requirement untuk apa kita Yes. nak declare activity dengan financial kita punya ni. Sebab biasa kalau nanti dia akan Simple tanya lah. lah. Dia akan tanya kenapa kita lambat dan semua tu kita kena justify lah yang tu. Okay. Kalau gitu, Sebab kita satu je, sebab kita takut banyak benda. takut minit yang dulu tu tak jadi tak sah dan sebagainya. Gitu je. Ya, betul. Dia Okay, just kalau gitu kita boleh ambil satu keputusan bahawa sebelum akhir bulan 3 nanti kita akan buat satu mesyuarat lah. Kalau keadaan mengizinkan, Betul. kita akan buat mesyuarat. Okay. Okay. 4.3, Encik Mio telah memohon supaya usul dipanjang kepada ahli dengan lebih awal. Ini berkaitan dengan apa ini tu? Okey, dengar ke suara saya? Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya 4.3 ni, ini sebenarnya usul ahli kita. Sebab bagi menjimatkan mesyuarat kita, so better kita bagi chance kepada ahli-ahli untuk tanya soalan. So dia bagi usul dia. Maksudnya kalau kita buat meeting, sebulan sebelum tu kita dah minta dekat setiap ahli-ahli buat usul dulu. Dalam masa 2 minggu. Lepas tu masa dekat mesyuarat nanti kita akan jawab balik usul-usul tu. Yalah, itu memudahkan lagi lah. Yes. Dia bukan isu memudah apa Cik Mio apa semua. Sebab bila kita keluarkan notis untuk panggil meeting AGM, pada waktu juga kita akan keluarkan satu borang untuk usul. Dia kena bagi apa dia kata dia kena attend ke tak, lepas tu dia kena bagi usul. Saya tadi yang pelajaran untuk tata cara mesyuarat kita tu balik seminggu atau 2 minggu sebelum mesyuarat. Yes, lepas tu dia kena bagi yes, dia kena bagi respon hadir atau tidak. Lepas tu dalam tu juga dia akan borang. Dia tak boleh surat you keluar lain, borang you email, tak boleh. Dia complete set dalam surat tu. Kalau you kata surat tu kita agree by WhatsApp dan sebagainya, dia kena ada borang usul. Jadi borang usul tu biasanya kena hantar sebelum, yang itu Habizi, dia kena hantar seminggu sebelum mesyuarat. Sebab kita akan tengok usul-usul yang sama sebagainya. Lagi satu sebab di situ, kalau macam lepas kan, seingat saya, kita kena check juga. Takut ada orang baru yang awal-awal dulu, bila bayar kita buy collection, ramai yang tak boleh masuk sebab dia tak bayar. Tapi sebab tu kita nak memudahkan, kita dapat kita buat surat kepada IM minta supaya pembayaran yuran atas agree kepada ahli dibuat secara potongan. Sebab tu dia ada dalam slip gaji kita. Jadi di situ dia ada tu. Jadi masalah tak cukup orang takkan berlaku. Cuma di situ kita kata sebab sekarang ni bila kita ada beberapa penjawatan, kita ada kontrak, kita ada PSH lah, kita ada itu ini. Jadi benda itu yang sedikit saya kata tata cara tu nanti mungkin kita boleh discuss separately dengan SU sebagainya untuk kita back to the orang kata jalan betul balik lah.
jalan betul. Macam Fizi kata, Myong kata tu, betul lah bila ada usul tu, kadang-kadang usul tu dia sama. Bila sama kita hanya maklum dan kita atas ambil seorang lah. Kalau macam kita rasa tu, okay, Cik Fizi, you kena bangun lah dan bercakap usul yang you usulkan tu. Cik Fizi tak hadir, dia tak boleh bincang. Sebab usul dia. Itu yes macam tu. Dia usul tu apa, tak tahu lah macam masyarakat di sekolah juga lah kan. Maksudnya kata 3 minggu waktu notice bagi, kemudian seminggu sebelum dia kena submit. So kita kena tulis jawapan siap tu. Waktu untuk pergi AGM tu. Zati rasa benda ni better kita one day keluarkan SOP macam Encik Rais kata tata cara pengurusan mesyuarat mengikut perlembagaan. So maybe Zati akan try buat satu tata cara, Zati akan upload macam biasa, Zati akan masukkan dalam portal collaborative, anyone who has comments just put it there lah. Yes. So senang lah macam tu. Bagus dah dapat siswa yang rajin macam ni. Terima kasih Zati. Rajin dia tak ada live orang panggil ni. Zati kena buat semua tu. Okey. Yang 4.4 pun kita ambil maklum dalam mesyuarat yang akan datang tu apa yang dicadangkan oleh Cik Rais itulah bahawa jika usul tidak akan dibincangkan, dia tidak perlu dimasukkan dalam pembentangan. Okey. Okey, yang 4.5 tu apa dia tu? Encik Muhammad Rais Hamdi mencalonkan seorang wakil yang kita cakap tadilah. Sepatutnya kita minta seorang wakil setiap 3 bulan masuk ke dalam mesyuarat MPI. Tapi since saya sendiri pun dah ada dalam MPI tu, jadi tak perlu lagi lah yang tu ya. Okey. Next. Kita minuted je lah benda tu. Kita minuted je bahawa mesyuarat bersetuju Cik Arisham wakil tetap lah. Sebab dia dah ada ahli mesyuarat. Okey, yang ni tak ada apalah yang pembubaran tu. Cuba nak tanya, kita dah hantar ke ROS Belum kan? Minit ni belum hantar kan? Belum. Okay. Sebab kita nak sahkan dulu hari ni. Okey. Kita boleh hantar lepas ni, kita hantar terus lah. Tapi tu kalau Encik Rais kata kita tak boleh sahkan kan? Dia bukan sah minit, pengesahan minit tu dalam yang hari tu. Yang ini kita kena hantar as a minit mesyuarat. Bukan minit, minit mesyuarat kena. Minit mesyuarat dengan apa? Mungkin kena masuk lagi. Pasal keuangan tu, siapa yang kita lantik untuk cek kena tambah sikit. Dalam minit ni, kita kena adjust kan. Maksudnya 3 orang kita lantik untuk signature account bank laporan keuangan kan. Kena masuk walaupun itu kita tak buat tapi kita automatik lah. Contohnya YDP seorang, timbalan YDP ataupun mana-mana satu antara setiausaha ke bendahari kan, depend lah. Kena minit tu nama. Pelantikan ahli yang diberi kuasa untuk menandatangani dokumen bank. Betul tak? Untuk bank. Untuk pengeluaran. Dia kalau yang asal dulu kalau tak silap saya YDP, timbalan YDP dengan bendahari sahaja kan. Antara dua. Jadi 3 tu antara 2. Cuma itulah mungkin saya rasa kita minit yang kita meeting hari ni kita sekalikan dengan yang ini bahawa itu dia. Sebab yang itu memang dalam perlembagaan ada kalau tak silap saya. Memang kena. Dalam perlembagaan ada. Yang orang yang boleh sign tu. Dalam minit ni dah masuk ke dalam minit nantilah for this. Minit kita sebab cuma daripada minit kita nanti itulah yang kita sekarang ni kita kena check balik sekarang ni dengan bank lah. Biasanya kalau yang sebelum ni kita kena deal dengan bank balik untuk tukar penandatangan tu. Sebab takut masih lagi nama jawatankuasa yang dulu. Yang lama kan? Dia biasanya kalau dengan bank Islam tu kita pergi tu kita kena ni lah. Orang tu kena pergi untuk ni. 3 orang tu lah kan? Ya. Ya, itu pun untuk tindakan ya, pertukaran nama. Untuk minit yang dapat, untuk minit mesyuarat kita ni kita boleh masukkanlah sebagai itu. Sebab kalau tidak nanti apa-apa cek yang keluar ke apa Arisham tak boleh sign. Tak boleh nak clear duit tu. Siapa yang 3 nama tu Kalau itu dia biasa by perjawatan. Dia by perjawatan. Sebab tu kita kena pergi ke bank, kena buat surat kat bank. Liana biasa boleh bantu nanti. Okey, Puan Alida bendahari kan? Puan Alida? Saya, betul. Minta perhatian benda tu untuk kita tindakan supaya kita boleh berurusan dengan bank nanti. Okey, 5.0 tak ada apa-apa saya rasa. Bawah lagi nanti. Okey, jawatankuasa okey, tak ada masalah. Yang ni pun Zati dah buat kemaskini butiran dalam pendaftaran pertubuhan. Oh, dah kemaskini dalam ROSE e-Roses tu. Okey. Minitkan maknanya Izati sudah membuat ini minitkan sekali. Okey, hal-hal lain. Ini yang
a few things yang Puan cakap lah masa hari tu. Dengan memberi nasihat kepada penyelarasan aktiviti casting dengan jawatankuasa kebajikan dan happiness atau Workplace Institute Integrity Malaysia. Yang jawatankuasa kebajikan happiness ni pengurusi dia Cik Zabah Yes, sebab dia ikut jawatan. Sebelum ni Is Haji, lepas tu sekarang since Haji dah tak pegang khidmat korporat, so Encik Zabah lah. Apa maksud penyelarasan aktiviti dengan jawatankuasa? Basically Puan masa kata kita kena work together with them. Sebab basically kerja kita sama ceritanya. Sebab dulu masa nak buat happiness at workplace ni, Jude yang keluarkan idea ni. Lepas tu Puan katalah how about care scheme. Tapi sebab apparently macam care scheme sebelum ni macam tak buat banyak benda. Hence why diorang nak buat jawatan kuasa kebajikan ni. Kerja kita sama, memang sama. Cuma diorang tak ada sukan lah, kita ada sukan. Tapi kalau yang happiness dan workplace ni kalau kita dapat bersama-sama mereka sendiri sebab tak buat dengan dia suruh care scheme lead untuk nak ceriakan kafe kita tu kan, untuk kafe. Ada mungkin kita ada. Mungkin benda tu boleh masukkan salah satu sebagai bila kita nak minta bajet nanti, mungkin satu point lah untuk supaya nak bagi nampak menarik sikit kafe tu dengan susunan aturnya, mungkin cat sikit, perlu cat penambahan fasiliti kita dan penambahbaikan kan. Minimize cost sebab kita yang nak makan nak lepak itu kan. Apa benda macam TV besar tu kena buang ke apa ke. Lepas kan kita minta vending machine. Kita akan tengok nanti. Bacaan kafe Yang ni nanti adakah perlu kita buat satu perbincangan dengan Cik Zabah dan juga mungkin pentadbiran untuk melihat benda-benda macam ni nanti? Boleh, tapi I think better kita keluarkan kita punya list of activities dulu. So mungkin apa benda perancangan kita nak buat. Boleh saya respon sikit sebab saya rasa benda ni nanti dia akan jatuh di bawah Biro Kebajikan dan Kerohanian. Kalau nama pun kebajikan kat situ kan. Kalau macam tu saya rasa untuk this meeting kita decide untuk tim saya dengan Cik Kayu untuk arrangekan satu mesyuarat dengan jawatankuasa kebajikan IIM ni. Satu mesyuarat untuk selaraskan. Bila kita kata nak selaras, kita kena tahu apa yang telah disetujui oleh Institute Integrity Malaysia dalam jawatankuasa happiness dan workplace ni, sebab dia pun ada duit, ada bajet dan ada aktiviti yang sama. Jadi bila kita buat macam tu, kalau kita tengok sebenarnya kita tak nak redundant. Jadi kemungkinan besar kita nampak bahawa mungkin kalau katakan happiness yang besar-besar tu dah ada di bawah Institute Integrity Malaysia sebab dia ada their own budget, maka kita akan gerak kita punya ni lebih kurang daripada apa yang IIM punya. Jadi saya rasa saya cadangkan untuk dapat benda tu, biar kalau boleh nanti saya cadangkan dekat Ketua Biro untuk arrangekan meeting dululah dengan jawatankuasa kebajikan dan happiness Workplace Institute ni. And then baru kita nampak dia punya dia punya ni. Ada perbezaan. Kalau katakan dalam tu kita nampak macam kalau kata kafe ni pun perlu kita yang sama-sama urus sebagainya pun tak ada masalah. Tapi just biar ni dulu sebab di bawah jawatankuasa happiness dan workplace IM ni pun walaupun kita macam saya sebagai ahli mesyuarat MPI pun ada benda-benda yang ada tak clear lagi sebagainya. Kan ada nak bagi tu, nak bagi ni sebagainya. Jadi bila benda tu dah jadi dasar di bawah IM kita ambil and then kita tak campur daripada segi tu. Kalau misal kata ada hari tu kan ada antaranya kata yang macam anak dapat A exam bagi macam tu. Jadi bab itu case scheme taklah nak masuk dah. Jadi kita pakai yang itu. Cukuplah itu. Jadi case scheme punya ni kita boleh pergi ke arah lain yang 8,500 dan juga dengan duit kita yuran tu. Jadi saya cadangkan untuk mesyuarat ni kita bersetuju supaya jawatankuasa atau Biro Kebajikan dan Kerohanian ni mengadakan pertemuan lah dan perbincangan dengan jawatankuasa kebajikan dan happiness at Workplace Institute Integrity Malaysia. Okey, saya setuju dengan cadangan Cik Rais tu. Ada apa-apa pandangan lain tak pasal perkara tu? Boleh setuju semua? Okey, boleh? Setuju. Okey. Kita minitkan yang tu. 7.1.2 tumpuan terhadap budaya terhadap transformasi budaya IIM. Ini apa yang kita boleh buat dengan cadangan Puan tu?
Mewujudkan budaya selain budaya Melayu. Sebab jadi rasa kita banyak celebrate as regards to raya, tapi kita tak celebrate Christmas, kongsi Pak Chai. Jadi rasa benda, I don't know lah, bagi Zati lah, Zati rasa macam it's best untuk kita go away from the whole government punya curtain tu lah. Bagi kita nampak macam kita professional in the sense yang we welcome all types of orang. Yang ini boleh tak kalau kita bincang dalam Hafizi cakap tadi aktiviti-aktiviti yang kita nak buat untuk next year ni. Dia macam kita punya pertimbangan kita transformation of culture ni antaranya. Jadi boleh kita detailkan lagi lah yang macam Zati cakap nanti semua tu kita boleh masuk on how to activate dia dalam bentuk aktiviti ni. Okey, boleh. 7.112 ni 7.113 tu. Izati baiki sikit nanti ya. Minit mesyuarat tu. Sorry. 7.1.3, minta maaf. Tak apa, sikit aja. Kita akan buat pindaan dulu lah. Mewujudkan kerjasama dengan ahli lembaga pengarah Tuan Seresen dan juga Datuk Yo. Kerjasama ni dengan ahli lembaga pengarah sebenarnya yang ditekankan. Maknanya bila kita buat program-program, kita cuba libatkan ahli lembaga pengarah sebagai untuk menyertai program-program tu. Kita tengoklah kesesuaian program tu nanti. Okey. Itu kita take note lah bila kita buat program-program nanti. Penyelarasan dengan tujuan ke arah 7.1.4 penyelarasan dengan tujuan ke arah IM untuk menjadi pusat kecemerlangan integriti pada tahun 2023. Ini untuk membantu jugalah IM mencapai menjadi pusat kecemerlangan integriti pada tahun 2023 nanti. Saya tak ada apa sangatlah. Mendapatkan dana daripada Institut Integriti Malaysia yang kita katakan tadi, yang kita bincangkan tadi, dan mematuhi peruntukan Akta Perubahan 1966 dan Peraturan Pendaftaran Pertubuhan. Yang 7.1.6 ini, kita kena semak balik status kita di ROS tu. Status kita maksudnya, saya difahamkan hari itu, kita jawatan kuasa yang lepas, dia tak hantar laporan ya, Rais? Saya tak pasti sebab dia dah jauh daripada saya tu. Jauh dah dia jauh daripada, tapi dia laporan. Saya rasa waktu visual tu memang hantar. Sebelum tu hantar, tapi ada isu dia sebab dia ada version online dengan yang manual. Version online ni yang masa zaman visual semua ni dah mula online. Dulu memang kita submit hard copy tu. Yang ini boleh tak Izati tolong semak dulu dan dapatkan penjelasan apa isu dengan kita ni? Boleh. Dia akan check first, dia akan check whether memang kita betul-betul tak hantar ke macam mana. Kalau kita tak hantar, dan kita kena find a way lah untuk nak hantar benda ni. Sebab saya pernah hari tu bercakap dengan pegawai dia, walaupun saya bukan AJK tapi saya cuma nak membantu masa tu. Dia kata memang IM memang tak lama dah tak hantar, paling last pun masa 2012 ke 2013 dia kata macam itulah. Lepas tu saya kata boleh tak kita nak selesaikan dia kata kena hantar juga dia kata. Dia kata kena hantar juga yang mana-mana tak hantar. Dia kadang isu bukan tak hantar rasanya, itu tak tahu ni personal lah. Isu apa kelemahan pihak dewan juga, sebab bila transition antara manual ke auto tu, contohnya bila waktu saya pernah jadi YDP dulu, kita hantar yang berkenaan dengan penambahbaikan terhadap perlembagaan tu, memang cara ikut ni, tapi dia bila jawatan kuasa next lepas tu bila check tak ada, tapi bila dia hantar tu dia kata terima kan, sebab dia berapa orang pegawai je waktu tu, jaga semua suara Malaysia. Kan memang tak logik lah. Itu cerita dia. Okey. Bawah tu ada lagi tadi? Jawapan penangguhan. Tak ada apalah yang tu. So, kita dah selesai dengan cadangan penambahbaikan tadi kan? Cadangan penambahbaikan different agenda nanti. Okey. So, kita sahkan dulu, siapa-siapa nak sahkan minit dengan pindaan-pindaan yang disebut tadi tu? Sah untuk mesyuarat ni lah tapi mesyuarat ni je lah, bukan untuk yang mesyuarat agung nanti tu. Okey, siapa yang tolong sahkan dan siapa yang menyokong? Satu je, bahagian saya tu yang tadi tu minta buat pembetulan sikit lah. Sebenarnya ni pun saya ada sebut SOP ni sebenarnya, berkenaan SOP kita lah untuk bentangkan usul ni. Okey. Pembetulan dari segi mana tu Cik Mio? Contohnya macam kata Encik Mio Syariman pun salah.
Cik Mio telah memohon supaya usul dipanjangkan kepada ahli dengan lebih awal ni sebab yang saya maksudkan berkenaan dengan SOP tu. Maksudnya macam Cik Rais cakap lah, kena ada borang usul, kena ada Okey. Maybe Zati boleh tukar kepada Encik Mio mencadangkan supaya usul dipanjangkan berdasarkan SOP yang ditetapkan dalam perlembagaan. Boleh macam tu? Boleh. Okey, terima kasih Cik Mio. Okey, siapa boleh sahkan? Ada lagi tak isu? Zati, saya Zati, rasa nama saya tu pun kena betulkan balik Itulah tadi Zati sebut tadi betul Encik Mio tak sebut Syariman dah tadi. Zati yang 4.2 tu saya rasa macam ayat tu pun kena ubah sikit kot. Macam kan Cik Arisham telah mempersoalkan mengapa. Saya rasa macam pelik tu ayat tu kan. Kasano tu ayat tu. Kena ni sikit lah ayat tu kan supaya meminta nampak. penjelasan. Boleh meminta penjelasan. Meminta penjelasan boleh. Menyatakan ke kan. Oh, saya marah sangat orang ni. Tak kita kena stern, kita kena firm. Okey, cantik. Okey. Siapa boleh sahkan? Saya sahkan lah. Okey, Puan Zarina sahkan. Sokong. Siapa? Siapa tu? Okey, saya sokong. Mio. Okey, terima kasih Mio. Okey. Next agenda, Zati. So, kita punya next agenda. Kita punya next agenda adalah cadangan penambahbaikan KESKIM. Okey. Ada apa-apa cadangan penambahbaikan yang boleh kita buat segera untuk memastikan perjalanan KESKIM, jadualkuasa KESKIM dan aktiviti KESKIM ini berjalan dengan baik? Zati rasa first is listing out a few SOPs kot yang kita patut, sebab Zati tengok banyak macam asyik-asyik tanya orang lama kita tak ada SOP yang tetap boleh kita refer. Sebab saya rasa last time ada Puan Fiza dia nyatakan kan dalam dia punya ucapan dia tu ada beberapa mandat dia kan dia bagi, so mungkin boleh refer daripada situ, ada beberapa cadangan kan dia buat saya. Yang tadilah yang kita dah go through tadi. Yang tu je lah. Yang tu. Saya rasa salah satu cadangan tu SOP tu. Okay. SOP tu kita kena develop. Ada beberapa SOP yang dicadangkan untuk kita develop. Yang pertama SOP pengendalian mesyuarat ya? Tata cara mesyuarat, betul? Okey. Tata cara lepas tu mungkin komunikasi dengan pegawai ROS. Okey. Lepas tu probably juga komunikasi antara kita dengan IIM. KESKIM dengan IIM lah maksudnya. ROS dan komunikasi KESKIM dengan ROS dengan IIM. Kalau macam event semua tu kita boleh pinjam je kan IIM punya SOP kan, ke macam mana? Sebab dia orang ada pengurusan majlis pengurusan majlis. Cuma yang SOP ni dia bukanlah SOP yang betul-betul SOP kan. At least dia punya tata cara jelah kan, cara macam mana nak mengendalikan tu. Betul. Okey. Ada lagi? Satu lagi boleh jadi just cadangan je lah cadangan untuk kita menggunakan Google Drive tu yang ramai-ramai boleh bagi opinion dekat satu live document. So daripada yang itu Zati dah develop ke? Macam minit mesyuarat tu sebenarnya all the comments tadi tu sebenarnya if you go to the Google Drive link yang Zati bagi tu you can actually bagi tahu dah dekat situ. And then portal collaborative pun sebenarnya Zati dah share kita punya perlembagaan and also orang untuk bagi usul. Untuk menggunakan Google Drive. Untuk portal kolaboratif tu, saya cadangkan kita buat satu microsite berkenaan dengan apa-apa acara kita
kita nak buat ke event-event ke apa, kita masukkan dalam kalender microsite portal kolaboratif. Itu saya boleh bantulah. Boleh. Macam best juga. Apa saja information ke apa dalam portal kolaboratif tu dia boleh access lah microsite tu. Better macam tu kan Cik Mio, supaya dia tak ganggu di tengah tu. So microsite tu dia boleh ada satu part lain kan. Cik Mio, kalau dalam website kita boleh tak? Dalam website boleh juga. Aktiviti-aktiviti kita juga boleh dalam website tu. Tapi kena tanya owner dia dulu. Kena tanya owner. Kalau kita nak letak, kita as a case scheme kita buat permohonan kepada IM lah, maksudnya kepada Puan boleh sebab bukanlah sebab bila dia ada itu, sebab kalau biasanya kita ada interaktif punya ni kan untuk intranet dalam website kita sebagai kita tak ada, tapi jadi kalau kita asing ke sana ke sini tu je agak ni sikit kan. Kalau website tu paling kurang lagi cantik lah, ada satu case scheme logo, and then bila masuk dia pergi kepada yang Mio cakap tadi, cantik juga. Jadi tapi untuk kita gunakan website IM ni, kita kena buat satu permohonan lah kepada pihak pengurusan untuk menggunakan website kita ni sebagai salah satu cara kita nak berkongsikan program-program kita dan sebagainya. Okay. And then satu lagi boleh saya cadangkan juga satu lagi, macam Izzati kata tadi, Izzati dah loadkan kita punya perlembagaan. Saya rasa salah satu aktiviti yang kita mungkin boleh buat sebelum mesyuarat agung yang Hisham kata bulan 3 atau bulan 4 ni Cik Aisyah, mungkin kita boleh buat satu online bengkel kita sesama kita untuk kita semak balik perlembagaan tu. Revision bila kita consider as revision. Jadi bila kita bawa dalam mesyuarat yang mungkin bulan 3 Cik Aisyah nak buat, kita boleh untuk salah satu general untuk persetujuan kan di atas semakan kita punya perlembagaan. Jadi maksudnya banyak yang tak secure, banyak yang tak clear tadi kita dah clear dalam tu dan kita minta balik. So at least we start something new tentang kita punya governance kita tu. Sebab tengok kita ada masalah sikit tu daripada segitu, sebab baca tu satu, cuma sebab kita nak kena ni kan kita update, jadi maksudnya orang pun alert bahawa ada perlembagaan institut. Sebab mungkin ada terma-terma ataupun perkataan-perkataan yang mungkin kita merujuk kepada pengurusan sebelum 2019, OACP dan sebagainya yang perlu kita betulkan, kita pun tak semak kan. Kalau dapatlah kan, sama-sama kita saja, tak perlu dengan orang lain lagi, kita sebagai jawatan eksekutif lah. Okey. Yang ni Izzati memang ada dalam bentuk soft copy ya? Yang di-upload dalam tu ya? Dalam ada ya? Yang perlembagaan tu ada. Ada ya? Sebab hari tu Zati scan. Sebab apparently dia orang tak ada kan dalam soft copy. Lepas tu Izzati scan satu-satu. Okey, saya ada dua. Sempena saya sebagai pembantu penolong bendahari lah, wakil. Okey, saya ada dua. Yang pertamanya, setiap kali mesyuarat saya rasa kita kena ada satu kolom laporan kewangan terkini, cash scheme. At least kita tahu pendapatan kita berapa lah. So the next mesyuarat nanti kita kena listkan lah berapa sumber kewangan yang kita ada. Itu yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan aktiviti biro yang nak dicadangkan, saya rasa better dalam masa sebulan ke minta you all listkan lah. Dan kalau boleh anggaran perbelanjaan lah supaya senang kita nak centralizekan kan. Itu pandangan saya lah. Apa dia yang kedua dia apa dia aktiviti biro yang nak diadakan ya? Yes. Kena ada anggaran sekali lah supaya mudah nanti nak buat paper pun senang sikit. Semua biro yang terlibat lah. Maksud Encik Mio macam bila kita nak buat cadangan usul tu, masukkan sekali your implikasi kewangan lah kan? Bukan, ni usul. Ini maksudnya macam any proposed activity lah. So, macam bajet lah kononnya. Bajet lah. Bila you nak propose an activity, you kena propose bersama dengan kos yang mungkin akan kena lah kan? Yes. Okey, template mungkin nanti saya dengan Kak Lida akan bantulah untuk kita keluarkan template ke. Boleh. Memang sekarang ni duit kita ada berapa kalau ikut yang betul di tangan dengan di bank. Allah Akbar, pumas. Takutnya dengar. Saja je nak tanya tu. Mami ada ni tak? Ada maklumat tak? Kalau ikut yang hari tu saya tak ingat sebab saya tak sure macam mana.
Sebab tak ada sebab maklumat lah Rais. Kalau ada ikut ya. yang hari tu Mami rasa ada berapa je. Sebab yang 8,500 tu dia orang tak buat collection Tak kan? buat kan, Dia tak buat sebab kalau dia buat banyak juga tu. Ya. Kalau Sebab collection kita monthly pun berapa ratus je betul. sebulan. Sebab mungkin daripada bulan ni kita kena buat projection sampai ke next bulan 12 berapa daripada yuran yang kita akan dapat. Roughly dia kan sebab akan ada staff berhenti dan sebagainya kan. Lepas tu bila di situ betul juga macam hari tu kita ada juga orang menyebut masa tu mungkin kita tak pick up dalam minit kita tu. Bila ada PSH, ada kontrak. Jadi yang kontrak yes jadi ahli tapi yang PSH tu tidak atau sebagainya. Sebab kita kena fikir bila kita buat program nanti dia akan melibatkan semua, dia tak kira PSH ke tak PSH yes. Jadi maksudnya kalau kita katakan sekarang ni adalah yuran dikenakan kepada mereka yang kontrak dan juga tetap, maka kita dah boleh buat projection setiap bulan tu berapa ringgit je kita collect kan. Lepas tu daripada situ saya rasa macam Cik PZ dan dengan Cik Noranizam yang bahagian keusahawanan pun dah boleh nampak gambaran untuk kalau nak buat apa. Cik Izzati kata tadi nak apa? Izzati kata nak vending machine dan sebagainya kan. Macam tu. Jadi mungkin di situ dia nampak kalau kita nak beli vending machine tak mampu, kalau kita sewa tak mampu, kita join dengan institute ke something yang macam tu lah. Sama juga macam orang lain bila Miong kata tadi nak buat aktiviti. Maka aktiviti tu kita nak tengok jugalah mungkin ada aktiviti yang memerlukan duit sebagainya, tapi itu yang saya kata bila kalau kita table cantik dah benda tu dengan anggaran tu, and then bila Cik Arisham kata kita nak buat surat untuk minta 8,000 tu, mungkin di situ mana tahu kalau rezeki nampak-nampak macam senang 10,000 lah, mungkin macam tu kan. Sebab kita bukan nak bekerja buat program tu based on okay duit kita sekarang ni ada katakan ada 20,000, kita dapat daripada ni sekarang ni tabungan 20,000, dapat 8,000 lebih daripada IM, dah ada 18,500, lepas tu collection kita pula 10, jadi kita ada 28,000. Tak, kita perancangan kita buat je biar apa lebih daripada duit yang kita ada. Supaya IM boleh bantu kat situ lah. Sebab macam saya kata tadi, sebab macam saya punya biro, sebab banyak akan dibantu oleh jawatankuasa happiness tadi tu. Jadi mana yang perlu kita serah kat itu, kita serah. Sebab di situ tabungan dia lagi besar. Walaupun dia atas nama ni kan. Yes. Bukan kita nak serah pada dia orang bulat-bulat, tapi sebab bila dah institut sendiri pun nak ada bahagian kebajikan, kenapa perlu ada overlapping. Jadi kita boleh adjust kepada yang kecil-kecil ni, kita ambil yang besar-besar, kita bawa kepada jawatankuasa happiness. Okey, boleh. Tapi nanti Rais akan adakan perbincangan lah dengan jawatankuasa happiness. Okey. Lain ada lagi? Ada lagi cadangan tak? Aktiviti sukan kita tak boleh buat apa-apa kan? Itulah baru nak cakap. Kita buat online Zumba. Macam mana nak buat aktiviti sukan tu? Pusat tak boleh. Buat masa ni memang agak virtual je dah Azhar. Virtual Zumba tak boleh Kita buat virtual workshop ramai-ramai. Buka Zoom kat rumah masing-masing. Dekat rumah masing-masing. Orang jadi instructor, lepas tu yang belakang tu semua kena ikut melalui Zoom je lah. Seorang jadi instructor, yang lain jadi konduktor lah. Ramailah tutup kamera nanti. Dapat tutup kamera kan. Berarti tu. Sorry, kalau saya nak cadangkan hari tu, kalau tak silap dalam kita sembang kan, ada kita cadang mungkin on short term yang hari tu Alida pun ada bangkitkan, mungkin yang kita kata just untuk nak engage dengan kita punya ahli kita dalam bulan PKP ni yang kita kata kita nak supply pada dia orang vitamin C tu. Yes. Kan? Kan ada kan? Sebab benda tu macam saya rasa sebab benda tu kita kena nampak kita tu hidup walaupun dalam PKPB kan. Jadi kalau kita boleh buat, kita boleh cari macam kita plan hari tu kan, kita cari vendor yang boleh supply. Vendor ni yang orang buat online business lah Hafiz kan. Kalau kita macam kita kenal kan. Yes, kita suruh dia dan kita Zati kata dah dapat tu Ais. Dapat kos, lepas tu kita nak bukan kita yang macam hari tu Izzati kata dia packing. No, bukan dia packing. Dia terus semua. Semua dia terus. Baru nak buat cantik ada stiker-stiker we care about you. Yang itu tak apa, kita serah pada dia untuk dia buat, tapi hantar tu biar daripada dia. Yang Zati dapat tu dia kata dia akan letak 2 tube of Redoxon in one box. So 1740 times 2 berapa? 3480 untuk 80 orang. Kita dapat 3,000 je. 80 box. So seorang berapa? Jatuh berapa seorang?
Seorang akan satu box akan jatuh RM43.50 sebab it's ready option. Okey lah. Jadi boleh tanya lah dia kalau nak minta macam vitamin C yang tak berapa redoxon sangat, yang macam yang kurang sikit brand dia. Barokah. Zati tu dah termasuk harga ni ke? Penghantaran ke? Dia kata shipping dia boleh try bagi kurang sikit kalau kita buat macam sebab dia kata better buat ikut daerah. So jangan hantar dekat satu-satu. So hantar dekat satu daerah. Satu daerah tu akan ada kita ambil macam maybe Lalamove ke apa, dia hantar dekat satu daerah tu macam Ampang. Dia akan hantar dekat dia punya Ampang punya checkpoint. And then Lalamove akan ambil dekat situ, hantar dekat satu-satu rumah. Macam pula. Yang tu cadangan dia lah sebab dia kata kalau hantar satu-satu different address, dia takut mahal dia kata. Tapi harga yang dia bagi tu dah included tu charge ke belum? Belum Ke kita buat sendiri? Itulah Zati kata, Zati dah volunteer, Zati kan tak ada live. Zati nak buat tu, biar dia nak buat packaging tu. Tak, kita bagi saya okey, cuma sebab dia nampak lah kita punya norma baharu tu berlaku lah kan, bila walaupun kita tak kerja tapi case scheme ni wujud dan kita take care. Selain daripada just nak tanya-tanya ni, IM tanya macam-macam lah, tapi on case scheme maksudnya bincang bagi setengah orang bincang, kita buat. At least you dapat 2 tu pun, it's good untuk you rasa ni kan. Bagi saya it's good lah benda tu. Kalau within kita punya budget sebagainya, why not? Why not? Yang ini berapa Izzati untuk 80 orang tadi? Berapa kos dia teman tadi? 3,480. RM3,480. RM3,480 Yang tu is for, that means satu orang akan dapat 2 tube. 2 tube yang effervescence punya vitamin C tu. Redoxon punya brand. Kalau kita per individu, mana bagi 80, lebih berapa? 40 lebih. Yang tadi tu lah. RM43.50. Yang tu sekali dengan kotak tu lah. 50 sen, sorry, RM50 lah. Saya minta Puan Alida cuba tengok dulu sebab duit kita tak masuk lagi yang daripada IM dan sebagainya. Berapa kita punya duit yang ada sekarang, dan kalau cukup kalau boleh buat benda ni, dan saya tak ada masalah untuk luluskan. Zati akan dapat official quotation dululah sebab ini through WhatsApp tu tak cantik sangat lah kan. Zati akan dapat. Nanti saya dapatkan ni lah daripada bendahari lama. Okey. Maklumat. Okey, ada lagi? Lepas tu ni sebenarnya macam dah masuk hal-hal lain dah ni. Zati ke depan lah Cik Syaf. Okey, tak apa. Okey. So dalam hal-hal lain ni kita nak bincang yang aktiviti-aktiviti kita ke macam mana? Apa beza dia? Saya pun cadangan penambahbaikan tu sebenarnya untuk case scheme untuk jawatankuasa lah, untuk jawatankuasa. Bukan perlembagaan Bukan apa, tadi dah lain dah tu. Tadi dah lain dah tu. Okey. Hal-hal lain is activity. Okey, sorry. Macam tadi lah yang kita nak bagi vitamin C tu satu, walaupun kita terdepan tadi boleh dah kita masuk satu kan. Jadi tindakan kita tu macam Cik Arisan katalah, kita akan buat semakan kedudukan keuangan dulu, tapi that's yang kita boleh buat cepat. Itu dia. Kan. Cepat. Yang lain tu mungkin kita bincang dan nanti kita boleh list kat situ mungkin. Okey. Satu perkara saya nak ingatkan, jawatankuasa kebajikan, Qayyum tak ada Qayyum tak masuk Ada, saya ada. Okey, mungkin Rais lah. Saya minta untuk supaya peka dengan pegawai yang dimasukkan ke ward ni, sekarang ni sekat ni 3 lah kan, yang kita tahu. Omar, Fazliani dan Hafizi sekali. Okey, kan dia ada peruntukan sikit untuk orang yang masuk ke ward ni. Dan saya nak minta juga untuk semak dengan AJK lama, sebab ada pegawai kita yang dimasukkan ke dalam ward semasa transaksi pertukaran jawatankuasa ni. Saya baru ni, Baby ada tanya saya, kenapa dia tak dimasuk, tak dapat bayaran ke apa dan sebagainya. Jadi saya kata masa mana, masa Fatah ke masa kita, dia kata antara tu, dia kata. Jadi saya tak semak secara detail lah. Cuba siapa Baby? Baby. Nama apa nama Baby ni? Faris. Dia tanya saya apa tu. Saya kata nanti saya semak balik dengan AJK lah. Faris ni warded dia warded. Bila dia warded tu? Dia kata dia warded untuk apa tu? Dia warded untuk apa? Selain daripada Kak B yang beranak tu. Itu tak pasti.
Dia ada warded baru-baru ni dalam seminggu jugalah duduk hospital. Hospital lah. Okey, cuba jangan tertinggal lah dia. Nanti dia kata apa pula nanti. Okey. Itu untuk jawatankuasa kebajikan lah. Kemudian program sukan dan rekreasi ni ialah kita tahu sekarang dengan musim Covid ni kita tak boleh nak bergerak sangat. Tapi bila Covid ni dah reda dan kita dah mula masuk bekerja, kita dah boleh bergerak dan sebagainya, saya harap kita boleh buat program-program ujung-ujung minggu dan sebagainya lah. Saya tertarik baru ni dengan Liana, dia pergi cari dinosaur kat mana tu? Memalan. Bangi Memalan. Memalan tu. Malan dekat jalan Gombak lama tu. Oh, tempat lama tu. Tempat legend tu. Saya duduk kat sini kat Gombak ni tak tahu pun kat mana tu. Jalan Gombak lama, kampung asli tu. Ya ke? Jadi program-program macam tu walaupun saya rasa agak menarik lah 2-3 jam trekking masuk dalam hutan dan sebagainya, tapi dia tidak melibatkan kos yang tinggi lah. Siapa nak pergi. Siapa tak nak pergi tak apa. Kan? Itu antaralah. Bowling, futsal, itu pun antara benda-benda yang saya cadangkan kita hidupkan semula. Bowling ni at least tahun depan ni kita adakan perlawanan macam tahun lepas. Sebab bowling ni dah jadi acara tahunan. Rutin lah. Rutin kan. Okay, mungkin yang lain-lain kalau ada cadangan lagi? Macam Syam, untuk futsal ni, kan? Macam Syam tahu kan dekat court tu, dia orang ada macam bangkit galah, ada few things. Antaranya yang dia bangkitkan pembelian jaring baru. Okey. Dengan jaring tu dua lah, maksud dia jaring basketball dengan jaring bola futsal tu lah. Previous punya AJK dia orang dah beli bola dengan ada kit tambahan lah untuk futsal. Cuma yang jaring tu tak sempat beli. Cuma dia orang minta cadangan kita untuk AJK baru ni untuk belilah ganti baru, pasal sekarang ni pun memang dah tak ada apa yang jaring tu dah reput semua kan, dua-dua tu. Tapi saya dah ada bincang dengan ketua JK lah, Puan Lana. Cuma dia punya concern sepatutnya macam futsal ni ialah a part of macam IM punya facilities. So sepatutnya ialah under IM. Unless kalau benda tu dia bukan dalam facility tapi kita nak ada belikan, contoh kalau kita nak beli meja pingpong. Dia bukan a part of facility IM, tapi kita nak beli atas inisiatif kita untuk adakan sebagai facility kita lah untuk kegunaan orang IM. Mungkin masa tu Keskim boleh ada show untuk belilah meja pingpong. Itu pun antara cadangan agak pasal kita nak beli meja pingpong kita dah reput, dah rosak kan, dah tak ada kan, dah buang. So untuk ganti baru. So yang antara yang concern tu yang jaring tu lah, pasal jaring tu adalah a part of facility daripada IM. So IM yang sepatutnya lah yang kena sediakan. So tapi bila AJK sebelum ni dia orang beli bola, so dia orang guna package scheme, so nak minta pendapat macam mana tu. Dia ada clash kat situ lah. Puan Alida, Saya boleh ke kita letakkan isu jaring sama ada basketball ataupun futsal ni di bawah asset integrity? boleh sebab kita kan memang open untuk sewa kan, dan bila sewa kita bagi orang luar pakai. Kalau Keskim punya kan untuk staff kita je kan. Ya. So boleh, benda tu boleh. Okey. Kalau begitu Puan Alida boleh terus maknanya tengok benda tu dan mungkinlah masukkan untuk tujuan pembelian lah jaring baru untuk kedua-dua yang dimaklumkan oleh Hafiz tadi lah. Boleh. Cuma Macam ni lah, kalau sebab I am not a sports woman, so I tak tahu apa benda yang you all keperluan orang-orang yang bersukan ni. Jadi kalau ada permintaan tu lagi baguslah. So kita boleh proceed supaya macam I tak beli benda yang salah kan. Boleh boleh request. You all boleh request through email, then kita boleh proceed dengan perolehan. Itu daripada untuk takmiran lah kan? Maksud kita follow email kepada ketua section lah. Okay, alright. Boleh. So email tu daripada mana? Daripada macam individu ke ataupun daripada mewakili section? Ini email lah. Daripada individu boleh. You all lah, yang selalu main dekat situ kan? So buat official email pada takbiran lah. Ya, betul. Okay. Saya rasa Hafiz lah sebagai AJK sukan dan sukan
Jadi boleh keluarkan satu email dan maklumkan apa keperluan yang diperlukan untuk diganti di kawasan permainan tu. Masuk dengan kos tadi lah, anggaran kos kan? Kos tu rasa tak perlu, rasa maklum je. Maklum je lah. Tambahan. Maklumkan contoh bola yang macam mana sebab Mami tak tahu tu. Bola dah beli dah itu lah, previous tu dah beli bola baru dah semua dah. Tu contoh dia. Kalau net yang macam mana, net lah. apa kan, you just define lah net apa, nanti senang lah kita nak beli. Alright. Okay. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Ada yang minta saya buat ke Kinabalu 2 ni. Ada ke yang nak pergi? Boleh ke sana tu? Sabar, tak boleh. Tahun depan, tahun 2021 tak boleh dah. 2021 tak boleh. Kalau nak pergi pun 2022 nanti. Pula. Tak boleh. Sekarang tak boleh. boleh. Betul lah. Apa dia? Hafiz tak nak Reza apa-apa pasal muzik ke? Anything? Sebab tentang kalau nak buat yang apa tu tadi? Zumba pun tak boleh kan? Tapi kalau Zumba online boleh kot rasanya, macam kita dapatkan Zumba online. Semua new norm. New norm akan jadi macam alah takkan tak pernah buka YouTube ikut orang instructor dekat YouTube kot. Tak buka YouTube Zumba. Takkan tak pernah buka YouTube Zumba kot. Yalah, itu je alternatif kan kalau kita nak buat kan. Zarina, yang Zumba ataupun apa dia panggil aerobik ke apa ke ni, tak boleh sekarang kan. Kalau bila dah PKP dah selepas ni boleh lah. Boleh, tapi kena ada penjarakan je lah. Cadangan je lah. Memang Zumba kejarak, kalau dekat-dekat melanggar orang lah. Satu lagi Fiz. Kalau boleh kita tengok EA Games ke apa-apa, Mobile Legend ke apa ke. Untuk games ke? Boleh. Kita buat e-sport semua sekarang. E-sport. Cadangan je lah. E-sport Kita buat. Aku main Roblox je dengan anak aku. Among Us. Dapat AJK Lah, kita tak pandai lah main game tu. Dia bukan kaki game. InsyaAllah lah boleh ni. Saya nanti saya cuba tengok dengan si Kayum tengok macam mana. Saya ingat dalam PKP ni bagai kebajikan ni kita boleh buat juga. Macam saya ada satu baru ni kan, kita join macam baca Yasin online kan. Sempena dengan hari kesempurnaan COVID yang kita ni kan. Jadi kalau boleh kita set hari Jumaat ke mana, semua orang pun dekat rumah, daripada kita meeting yang sama meeting tu pun kita panggil semua masuk IM pada hari tu, and then kita Kayum ke siapa lead untuk kita elok tak? Clean dalam tu pun okey lah. Elok juga, cantik. Boleh juga. Cuma hari Jumaat ni tengok boleh sempat ke tak macam nanti saya ni kan. Kalau Kayum boleh lead dan hari Jumaat ni pun ada masa, dan kita buat terus. Tak apa. Cantik, itu satu benda yang cukup itu yang cepat lah. Confirm saya create link semua kalau confirm. Okey. Jamuan dia masing-masing. Minum air masing-masing kat dapur. Jamuan order masing-masing Fiz. Nanti ada layangan hantar tu. Tak ada claim. Okay. Kita buat Grab makanan hantar masa baca Yasin tu, kita hantar kat semua orang, tak boleh kan? 80 banyak sangat duit. Banyak. Okey. Saya cuma yang kata kalau nak buat Zumba ke apa ataupun aerobik semua tu, saya sebenarnya nak cadangkan masa perhimpunan bulanan sekali, kalau boleh hari Jumaat ke pagi, kita buat je Zumba ke apa dulu. Lepas tu kita tak payah pakai kursi apa, nak berdiri ke nak duduk atas lantai pun tak kisah, CEO bercakap kat depan dan sebagainya. Kat Audi tu kan. Tak payah rasmi sangat dan sebagainya. Actually masa sebelum kita start PKP bulan 3 tu, yang kita buat satu hari Zumba, lepas tu sambung dengan APC yang dengan something like that. Zaidi Mas dengan just a day or 2 days before kan, lepas tu terus sambung PKP, terus start PKP kan. Kita Zumba kat bawah tu kan masa tu. Betul. Masa tu siapa in charge? Keskim sebelah dulu ke admin tu? Bukan admin. Keskim rasanya. Keskim masa tu Zumba tu Keskim lah kan? Yes. Tapi yang ni kita tengok dah lepas PKP lah. Saya nak bincang dengan Jude sekali. Kita cuba buatlah yang tak berapa formal sangat di auditorium kita tu. Boleh muat kan? Walau penjarakan boleh muat kan? Boleh. Okey, ada lagi yang lain-lain?
Ada So far itulah dulu kot terbatas pun Kita kita ni kan. proceed yang ada dululah. Nanti Banyak next benda tak boleh buat lagi kita kan sebenarnya. nanti Yalah. kan kita cakap bukan limited. semua pun boleh buat. boleh buat betul. Cuma saya nak tanya JK semua, kita ni kekerapan mesyuarat kita ni macam mana? Adakah kita nak buat setiap sebulan sekali atau 2 bulan sekali ke macam mana, ataupun berdasarkan keperluan saja? Bulan sekali okey kot. Yang ni kita dah ada tindakan yang kita kena buat kan. So untuk nak tahu kan tindakan tu dah diambil ke belum ke, ada ke kita nak buat after 2 weeks 2 bulan. ke. 2 2 minggu. bulan lama benau. Nanti kan lupa kan yang sebab ada tindakan ke belum kan? Sebab ada tindakan tu. Okey. 2 minggu maknanya- 2 minggu ke apa? Selepas Bolehlah. tu kita bersidang balik lah. Lepas tu sebab cuma yang kita nak buat apa ni, yang kita nak bagi vitamin tu kan. Let me check dulu dengan bendahari lama tu, katalah duit tu ada dan kita terus proceed ke macam mana? Terus proceed lah ya. Cuma satu je saya nak tanya, sebab kita ni siapa yang nak meluluskan aktiviti-aktiviti ni? Adakah dia jawatankuasa eksekutif ke ataupun just kena ada mesyuarat juga? Mesyuarat macam ni yang nak meluluskan. Kita bawa masuk mesyuarat kot. Kalau ada keperluan bawa masuk mesyuarat, kena buat sebulan sekali at least. Ke ataupun macam mana? Itu kita kena define betul tu. Boleh tak Kita kalau bawa saya masuk cadangkan? mesyuarat, tarikh apa semua pun nak kena tentukan tu. Kalau saya cadangkan, kalau boleh, kita boleh tak kalau kita listkan dulu semua tu? Ya. Okay, kita listkan. And then kita tengok bila kita nak buat. Sebab ada yang kita cadang tadi yang memerlukan orang kata macam basic proposal sebab dia melibatkan kos yang agak besar. Maybe boleh buat gancat juga kot. Kita jadi, boleh nampak jadual kita punya kalender kita. Jadi mungkin ada yang dalam kita punya PKP ni, ialah kalau you nak duduk nak bincang pun lambat. Jadi mungkin ada yang kita boleh panggil urgent meeting untuk luluskan beberapa perkara. Misalnya kita kata tadi lah macam ada benda-benda yang urgent yang segera. Tapi kalau projek yang macam ada melibatkan kos yang agak besar ataupun penganjuran yang agak panjang tu, kita meeting sebulan sekali pun tak apa, tak ada masalah. Untuk yang regular tu sebulan sekali sebelum habis PKP ke macam mana kan. Sebab kita bincang tadi tu ada benda yang mungkin kita pun tak sure boleh buat atau tidak lagi disebabkan oleh PKP sebagainya. Kan. Dan juga macam walaupun Cik Aisyah kata nanti kalau kita masuk office kita nak Zumba pun, tapi mungkin ada beberapa kekangan tu bahawa kita ada kes yang telah berlaku, jadi mungkin untuk certain period kita kena ada cooling time ni lah sebelum kita berkumpul dalam konteks yang walaupun ada penjarakan sosial sebagainya, tapi cooling time dia supaya tak tiba-tiba saat lagi selepas tu timbul balik dan dia akan relate kepada benda-benda macam tu. Itu macam Cik Mian kata betul. Kelulusan tu di mana. Jadi kalau kita perlu berjumpa untuk meluluskan benda yang kita kata macam kita nak buat baca Yasin tu sebagainya pun, kita boleh melalui WhatsApp pun kita boleh agree dekat situ. Ya betul. Dan tak, sebab bukan saya tengok macam ni Cik Aisyah, sebab sekarang ni saya confuse, macam saya kata saya confuse sikit. Bila work from home ni, dia bukan meeting from home. Ya, setiap masuk meeting. Jadi kita punya itu lepas tu, jadi macam tang mana kita nak work tu. Jadi sebab tu saya rasa ada benda yang mungkin kita kena duduk, kita duduk, tak duduk kita just abide ni je. Tapi kita kalau boleh untuk bahagian yang hal-hal lain ni mungkin nanti Cik Izzati boleh keluarkan dia simple ni lah kot. Apa program yang kita cadangkan tu, lepas tu tindakan keputusan tu nanti kalau agree ke kita dekat situ. Boleh ya, so kita akan boleh. Okey, cuma saya dapat simpulkan yang 2 perkara yang urgent untuk kita mungkin nak buat segera. Yang pertama yang Cik Rais kata yang baca Yasin melalui webinar tadi. Yang kedua itu yang pertama, kalau boleh buat kita segerakan. Yang kedua yang Puan Alida nak buat apa tadi? Apa tadi yang Puan Alida nak kena semak tadi? Yang vitamin C. Vitamin C tu kalau bajet okey semua, duit ada, just maklumkan dalam WhatsApp kita, dan kalau perlu kita mengadakan mesyuarat untuk kelulusan, kita akan adakan segera. Cuma itulah tadi kan dah kata yang nak mengeluarkan duit tu macam mana kena sign dulu. Banyak itu itu permulaan ni letih sikit lah sebab kena pergi bank ke kan Mio kan. Yang sign nama-nama yang nak menyain tu, yang 3 orang tu kita kena
Define betul-betul tu saya pun tak pasti sebenarnya macam mana prosedur dia. Memang kena memang kena daftar tu, nama kena tukar. Nama kena tukar. And then siapa YDP, timbalan YDP dengan siapa, kalau 3 orang kan, kalau kita nak tu semua. Betul. Nanti saya berkomunikasi dulu dengan bendahari lama. Okey, baik, Saya cantik. rasa better kita ada kertas kerja yang boleh bentang, lepas tu kita decide gerak kerja dulu. Ya. Kena Sekarang ada kita kertas nak kerja. start gerak kerja pun tak tahu lagi, sebab macam nak bawa keluar duit. Kang dah lulus everything, dah janji dengan orang nak bagi vitamin C, tapi kita tak buat yang tak boleh bawa keluar duit dulu. Ya, betul. Jadi Sebab macam, dia stuck. Dia so stuck. kita kena Kita sebenarnya define kita kita punya stuck gerak bahagian bahagian keuangan kita stuck lah, because nak kena ada kelulusan yang what not, especially dengan bank kan. Yang bahagian kita dekat sini I think boleh settle je. In fact Zati pun dah jumpa dah supplier. Tapi Betul. keuangan lah. Keuangan. Okey. Tak apalah, nanti I check dulu. Okey. Ada apa-apa lagi tak sebelum saya buat penangguhan? Tak ada kot kita. Saya pergi satu. Zarina, ada apa-apa Zarina? Tak ada. Meeting kita akan datang berdasarkan keperluan ataupun dalam aplikasi WhatsApp kita apa-apa isu kita betul boleh bincang dalam WhatsApp kalau isu-isu biasalah. Kalau isu-isu yang penting kita kena buat mesyuarat berdasarkan keperluan kita. Okay. Alright. Okay, Zarina, ada apa-apa? Oh, tak ada. Okay, Hafiz? Tak ada. Boleh Cik Rais? Okey. Okey. Siapa lagi ada dalam ni? Mio? Mio ada apa-apa Mio? Okey, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Izzati? Jadi okey. Izzati okey. Siapa Kita lagi? as soon as possible. Atira, senyap Atira. Okay. Okey, Atira okey. Okay. Nora. Nora. Tak ada apa-apa, cuma makluman yang logo kita ni mungkin logo yang lama kot. Keskim ni. Nak buat logo baru Kita dah ada logo baru rasanya. Ya ke? This is the one yang dia orang kena double check balik. kita punya hari tu kan kita dapat notis mesyuarat Keskim kan. This is the one. Rasa dia orang guna logo yang lama. Kita ada yang latest lagi kot, tak silap. Yang Ari design tak silap. Oh ya ke? Boleh send kepada ni lah, Izzati ke? Sebab dia template je tu logo integrity tu. Betul. Okey. Kalau gitu Izzati cuba Nora nak dapatkan daripada siapa logo baru ni? Mungkin Ari ada kot. Ari ada. Ari yang design dulu. Jadi try dengan previous SU jugalah. Cuba check dengan SU. Okey. Itu dia ada setujui logo tu. Nak pakai logo baru tu. Tak tahu lah, itu yang Keskim yang sebelum ni kot. Pakai? Yang Rahim punya. Ke masa zaman Fisun, tak silap pun. Apa beza dia? Apa beza tak mana? Dia logo dia rasa lain sikit. Sebab kita punya ni kita template ni, saya yang buat dulu ni. Kita letak je sebab kita nak cover logo yang lama. Logo lama, betul. Ini memang lama. Macam sedih juga lah. Enggak, dia kalau setakat yang hitam tu pun, yang hitam tu berbeza, tak ada masalah sangat. Kalau yang lain tak berbeza. Cuma kalau lah ada tiba-tiba Keskim tu kau tulis cash saja ke Kim saja ke, itu memang dia ganggu lah daripada segi kita punya tu. Takut juga segi design sikit lah kot. Saya kira macam ni, Izzati mungkin akan semak dulu dengan previous SU ni apa status logo tu, ada lulus tak luluskan dan sebagainya. Nanti kita kena mesyuarat agung. Kita dapat selesaikan segera. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Zati. Ya. Zati. Ya, Mami. Dekat yang lama tu ada bendahari lama siapa nama dia? Jadi go back tu kita punya minit mesyuarat tadi. Dekat minit mesyuarat tadi. Tapi Mami. Aduh, Mami, tapi memang saya ingat memang yang nak sign tu memang dia kena ke bank
Sebab Ke bank kan? dia ambil contoh signature kita tu. Yelah. So dia kena Memang pergi kena bank. 3 orang. Dia tak silap saya, dia atas cek kita tu cuma 2 orang, tapi biasa kita hantar 3 untuk, kalau biasa yang dulu yang di Pertua, timbalan Pertua dengan bendahari. So maksudnya kalau timbalan yang Pertua dengan bendahari timbalan Pertua, itu pun boleh, tapi dia 3 orang ni saja yang ada authority untuk sign. Untuk Sebab sign kan? sebab dia ada kolom dekat orang tu, kita kena sign depan dia, tunjuk. Itu saya ingat lah, memang ada sebab saya 2 kali saya buat tu kan. Mami, Zati ada satu surat template daripada previous cash scheme tau. Dia orang buat untuk ke bank Islam. Is this the one ke? Apa dia punya tu? Apa topik dia? Topik dia. Sebab dia orang ada surat. Share dia. Jadi share dengan semua lah. Sebab Zati dah buat dah surat tu. Dapat tak? Pemakluman pelantikan ahli. Lagi bawah lagi? Sebab dia hantar ke bank Islam tau. Betul ke ni? Tak. Sebenarnya ni memang Zati ikut sebiji apa yang dia orang hantar sebelum. Apa ni? Sebab tiba-tiba ada macam nota kepada Encik Yarisham. Bukan macam. Dia orang tak boleh. Bila kenapa dia hantar kepada? Dia orang tak boleh. Dia orang tak boleh hantar selepas pelantikan kita kena hantar. Dia orang kata dia tukar daripada Rahim kepada Yarisham, tak boleh. Tak boleh. Yang ni bukan, yang ni basically dia orang ada hantar sebelum ni. Yang ni Zati buat template sahaja. Tak hantar pun. Cuma Zati nak tanya, is this the letter that we are talking about yang pasal nak minta bank? Tak, cuma ayatnya tu macam nak? Ayat ni memang sebiji ayat dia orang. Cuma maknanya dia sebelum ni dia orang ada buat benda yang sama lah. Tapi dia orang buat daripada yang dilaksanakan oleh yang di-Pertua Encik Fisun kepada Encik Abdul Rahim. Zati tukarlah kepada Encik Abdul Rahim kepada Encik Arisham. So this is not the one yang dia orang hantar, tapi ayat-ayat dia orang lah. Template dia orang lah. Saya tak sure lah. Tapi sebab kalau macam saya, dengan dulu saya selalu pergi melalui keuangan kita. Sebab kita buka akaun sama dengan Bank Islam. Jadi keuangan kita dia tahu the proses untuk tukar signature tu. Tapi seingat saya kita tak buat macam ni kalau saya dulu. Dia memang ada dia memang ada borang. Dia memang kena ada borang. Signatory punya borang kan. Kita panggil authorized signatory punya borang. Lepas tu kita kita communicate dengan dia orang dia akan minta untuk submit borang dan orang yang nak tu kena hadir. Sebab kita kena sign dalam borang tu. Kita tak boleh sign, lepas tu hantar dan orang yang sign tu tak ada. Dia orang tak nak macam tu. Sebab tu Zati macam pelik ni surat apa sebenarnya. Bagi saya kalau dia hantar sebelum ni, sebab yang ini nothing, dia nak cerita apa? Itulah sebab dia hantar kepada Bank Islam tu Zati macam. Sebab pemakluman pun salah, bukan pemakluman pelantikan. Dia orang tak kisah kau lantik siapa. Kalau tak silap saya, kita buat hari tu adalah permohonan penukaran signatory atas cek ke something macam tu lah. Actually we can just say permohonan penukaran pegawai yang diberi kuasa. Untuk tanda tangan cek. Itu Zati akan minta kat Poliana nantilah. Ada tu ada. Ada nak? Okay. Alright. Zati siapa tadi? Bendahari lama? Farhazda. Farhazda. Okay, alright. Okay. Thanks, bye. Alright. Bye semua. Assalamualaikum. Salam. Mia masih ada lagi, Mia? Mia dah keluar? Mia ada lagi dah. Ada lagi? Ada. Belum lagi. Mia, kita Hafiz, saya nak gunakan ini untuk bincang dengan Mia pasal nak buat laporan kertas kerja untuk. Lama tak pasal dia misalnya tadi saya buat link ni 3.5 sampai 5.5. Ya kan? Kalau nak boleh. Boleh sekejap ya. Boleh ya. Kalau saya tak apalah kalau kata nak lama saya buat link baru. Kalau tak apa. Hafiz, kau leave tapi kau assign aku sebagai host. Sana. Kau leave aneh tapi saya buat abang host lah. Sebagai host. Kau boleh record yang tadi tu. Saya dah stop lah. Okay.